Depa ni seolah-olah macam malam tu adalah first time depa main sekali atas padang. Match yang pertama untuk pusingan kelayakan yang kedua bagi pasukan Malaysia, aku boleh katakan result yang membuatkan ramai penyokong Harimau Malaya ni tak boleh nak tidur dengan lena malam tu. Lagi-lagi bila terkenangkan gameplay yang ditunjukkan oleh Harimau Malaya. Yang tu lagi buat orang sakit hati tu. Kalau dekat Bukit Jalil depa main macam tu, aku rasa mungkin lepas game ramai yang minta refund balik tiket. Paling dak pun tah-tah player yang kena tunggu dengan penyokong dekat luar stadium. Jangan buat main. So aku tak mau buang banyak masa lagi. Jom kita tengok apa yang sedihnya dalam game UAE menentang Malaysia ni. Untuk rekod, bagi pasukan UAE, dalam 2 game friendly yang lepas pada tahun ni, kedua-dua game mereka mencatatkan kemenangan dengan jumlah jaringan yang besar menentang India dan Jordan. Dan macam yang aku bagi tahu dalam video prediction yang lepas, dalam dua-dua game tu, main striker mereka Ali Makkut tu skor hat-trick. Untuk pasukan Malaysia, dalam 2 game friendly yang lepas, kedua-dua game tu berakhir dengan kekalahan. First game dengan Kuwait tu mungkinlah kita boleh consider lagi walaupun kalah. Sebab dah dekat setahun lebih Harimau Malaya ni tak ada friendly match. Tapi kekalahan untuk second game, yang ni lah yang mengundang kemarahan sesetengah penyokong Harimau Malaya ni. Sebab kalah bukannya dengan cara gameplay Malaysia ni teruk ke apa, tapi kalah disebabkan mistake player sendiri. Yang tu lah punca utama kekalahan tu. Kalau kita tengok daripada segi player, first E yang diturunkan oleh pasukan UAE adalah first E yang sama waktu mereka menang menentang Jordan hari tu. Dan untuk pasukan Malaysia, daripada line up lawan dengan Bahrain hari tu, hanya ada 2 pertukaran. Dekat bahagian serangan, Di Paula masuk menggantikan Syafiq Ahmad. Dan dekat bahagian defense, seperti yang dijangkakan, Dion Cole masuk menggantikan Irfan Zakaria. Sekali lalu kalau kita tengok on paper, macam yang aku katakan lah, tak dinafikan, UAE lebih banyak advantage daripada pasukan Malaysia. Kita tengok statistik friendly match saja pun, game mereka lebih banyak daripada game Malaysia. Yang tu saja pun dah cukup. Start saja game untuk pasukan Malaysia, dia tak jadi seperti mana sebilangan besar penyokong Harimau Malaya ni harapkan. Yang mana Malaysia akan bermain dengan lebih baik berbanding dengan game lawan dengan Bahrain hari tu waktu first half. Sebaliknya, apa yang jadi, pemain Malaysia ni macam hilang arah tujuan dekat atas padang tu. Dah macam bunyi lagu dah. Apa lagi mau? Depa ni seolah-olah macam malam tu adalah first time depa main sekali atas padang. Itu yang pelik tu. Awal minit permainan boleh nampak kedua-dua tim ni main secara play safe. Yang mana aku rasa mungkin time tu kedua-dua pasukan ni tengah nak baca macam manakah gameplay yang akan ditunjukkan oleh pasukan masing-masing. Tapi benda tu tak lama pun untuk pasukan UAE. Adalah dalam 5 minit pertama je mereka bagi muka. Once bila mereka dah dapat rentak permainan mereka, time tu kita boleh nampak Malaysia cukup susah untuk dapat bola dan kontrol ball dekat atas padang. Paling obvious sekali, kita boleh tengok UAE cukup selesa kontrol ball. Bukan dekat bahagian tengah aja. Boleh kata satu padang tu mereka kontrol. Dan walaupun UAE ni lebih banyak kontrol ball, tapi mereka tak terburu-buru untuk buat serangan. Apa yang mereka buat? Mereka lebih banyak menunggu player Malaysia ni untuk press supaya mereka lebih banyak ruang untuk bergerak. Dekat sini ada benda yang kita boleh puji player Malaysia ni, yang mana aku rasa mungkin ramai yang terlepas pandang. Sebelum first goal yang UAE dapat tu, kalau hampa perasan, player Malaysia ni mereka compact dekat bahagian tengah. Yang mana mereka tutup passing lane pasukan UAE ni supaya mereka tak bebas bergerak dekat bahagian tengah. Sebab tu lah kita boleh nampak waktu tu player UAE ni banyak hold ball dan bertukar-tukar hantaran dekat kawasan mereka sendiri. Tapi benda tu dia tak habis kat situ ya. Bagi pasukan UAE ni, okey, hampa tak bagi kami main secara short pass, kami main secara long ball. Terus dapat 1 gol. Kat sinilah kita boleh nampak perbezaan kualiti player dan gameplay kedua-dua pasukan. Bila UAE dah dapat crack code untuk pecahkan defense line pasukan Malaysia ni dengan cara main long ball, yang tu lah yang mereka buat sepanjang game. Kalau hampa perasan, sebab bila mereka nak main secara short pass, mereka boleh lepas sampai dekat bahagian tengah aja. Dekat bahagian defense, mereka akan sangkut. Paling dok pun mereka akan buka dekat bahagian sayap. Dan last kali, mereka buat crossing untuk masuk ke kawasan final third pasukan Malaysia. Yang tu je cara yang mereka boleh pecahkan defense block pasukan Malaysia ni waktu first half. Masalah pasukan Malaysia ni nampak sangat mereka struggle untuk kontrol dan seimbangkan game
paling obvious dekat bahagian tengah. Ketiga-tiga player dekat bahagian tengah tu seolah-olah hilang punca. Tak ada kreativiti langsung. Macam mana mereka nak buka game malam tu? Baik Liridon, Azam, Syamil Kuti. Tapi aku tak nafikan orang akan lebih banyak tertumpu dekat Liridon sebab dia naturalisasi. Liridon bagi aku dia terlalu drop deep sangat sampai menyukarkan transisi daripada bertahan kepada menyerang. Yang tu lah punca dia. Yang orang kata dia ni buat gameplay tu jadi slow. Pasukan Malaysia terlalu banyak bagi ruang dekat player UAE. Sampaikan mereka ni ada masa pula untuk fikir macam mana mereka nak buat serangan. Berbeza dengan pasukan UAE, kalau mereka hilang saja bola, mereka terus press player Malaysia yang pegang bola waktu tu. Yang tu lah yang menyusahkan lagi player Malaysia ni untuk cari rentak permainan mereka. Lepas daripada water break, barulah nampak Malaysia ni berani sikit nak pegang bola. Tapi again, tetap ada masalah. Dah boleh pegang bola elok-elok, tapi banyak pula passing error kepada teammate. Aduh, lepas satu masalah. Yang paling tak boleh terima sekali, bila ada peluang sekurang-kurangnya boleh shoot on target, boleh pula melawak pergi tanduk ke corner flag. Aduh, yang tu paling tak boleh brain tu. Dekat bahagian attacking pun sama. Bagi aku ketiga-tiga player ni memang off form gila lah. Yang paling sakit hati sekali tengok, main macam tak ada jiwa di Paula. Aduh, sembang pasal dia ni lagi. Dia terlalu statik dekat satu-satu posisi. Tak ada larian tanpa bola yang dia buat untuk buka ruang supaya player lain boleh through ball dekat dia. Yang tu yang kita boleh nampak macam dengan peti ais yang duduk dekat tengah tu. Dah lah tak buka ruang, ligan bola pun tak mau. Aduh, apalah yang dia fikir malam tu. Syafawi pun sejak-sejak balik daripada injured ni, kerap pula nampak dia jatuh. Dulu kerah elok ya kan. Ni mula nak tembak semua orang ni. Sabar. Sekejap lagi semua benda tak kena. Kalau yang nak sedap hati sikit pun, Sumareh lah. Effort tu ada, tapi support pula tak ada. Yang tu yang buat dia tak boleh nak bergerak tu. Untuk second half, pertukaran yang betul-betul bagi impact dekat bahagian serangan, Syafiq Ahmad lah. Bagi aku sebenarnya Syafiq Ahmad ni, dia tunjukkan kepada player-player yang lain cara yang sebetulnya nak main daripada awal tadi lagi. Yang mana dia press player UAE yang tengah pegang bola supaya mereka tak ada ruang dan masa yang banyak untuk mereka kontrol ball. Tapi itulah, laratlah dia seorang je yang nak main macam tu. Semputlah member pun. Untuk pasukan Malaysia, dalam game ni, aku puji lah bahagian defend. Termasuklah dengan keeper sekali. Yang ramai orang kata muka macam dengan aku tu. Nak juga. Dion Cole untuk game ni, dia memang tunjukkan kualiti dan pengalaman yang dia ada lah untuk main dekat centre back. Sampaikan ada yang aku perasan, punyalah nak kata tengah ni tak hidup, dia sendiri yang bawa bola daripada bawah naik ke atas. Sampai teratu lah. Cuma gol yang kedua dan keempat tu, yang tu lah yang akan jadi bila bahagian tengah ni terlalu mudah sangat hilang bola. Nak salahkan defend pun tak boleh sebab mereka terlalu terdedah. Dah banyak kali dah mereka save. Kerak-kerak, aku pun penat. Cuma gol yang ketiga tu boleh kata miscommunication lah antara Dion Cole dengan Junior Esdan. Sebab dia tak nampak yang Dion Cole dah buat offside trap. End up, last kali kena sebiji gol. Bagi yang kata Lokman tu masuk tapi tak function, aku nak tanya hampa balik. Berapa kali yang Lokman tu dapat bola? Yang aku nampak dia bertukar jadi defend adalah cover tempat Kobing Ong. Overall untuk game ni bagi pasukan UAE, boleh nampak UAE lebih bersedia daripada semua segi aspek. Yang tu kita tak boleh deny lah. Dan kita kena terima. Dan untuk pasukan Malaysia, kita harapkan mereka belajar sesuatu lah daripada game ni untuk game yang akan datang. Supaya tak jadi lagi macam ni. Takkan nak bagi alasan tak serasi pula kot. Man of the match untuk pasukan Malaysia, aku pilih Farizal Malias. Dan untuk pasukan UAE, aku pilih Fabio Delima. Dan bagi anda yang menonton ni, apakah komen anda tentang game tu? Anda boleh tinggalkan dekat bawah. Ruang komen adalah ruang peribadi anda yang kami boleh delete. Bagi yang tanya pasal apa sat-sat saya, sat-sat anda, sebenarnya ada orang nak tengok kalau aku cakap saya anda tu jadi macam mana dalam video. Tu yang keluar macam video minggu lepas tu. Jadi tu saja video untuk kali ni. Jangan lupa untuk subscribe channel ni dan kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Ni video. Aduh, abang Dipola. Apalah yang dia terfikir sampai nak tanduk macam tu. Aku nak kata lebih pun tak boleh. Aku tak duduk tempat dia. Tapi aku rasa ni dia nak buat memori supaya satu Malaysia ingat dia main untuk Malaysia.